Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat
مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera pada pagi ini. Apapun sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berhimpun pada pagi ini untuk slot sharing tajwid bersama saya, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, diharapkan semua berada dalam keadaan yang baik sahaja untuk pagi ini, dan insya-Allah kita doakan agar segala perkara yang bakal dilangsungkan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertamanya saya nak mengucapkan selamat datang kepada yang baru hadir, kepada yang baru masuk. Okey, ahlan wa sahlan. Dan kepada mereka yang belum bantu saya untuk share, tolong tekan butang share, sama-sama kita sebarkan ilmu ini bersama insya-Allah. Dan yang paling penting sekali, betulkan niat kita, tajdid niat kita semula. Dan bila sebut tentang niat ini adalah kerana Allah semata-mata lah. Jangan niat sebab kawan ke, sebab orang lah. Jangan niat sebab orang, jangan niat sebab nak orang kata apa, nak elakkan rasa malu kalau ada orang tanya adik ikut ngaji ke tak apa semua kan. Jadi kalau ada lah sekelumit niat sebegitu, bolehlah tolak tepi pelan-pelan kan. Niat kerana Allah insya-Allah. Jika kita betul niatnya, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kata nakkan kelancaran dalam membaca Al-Quran ni, niat tu kena betul lah. Moga-moga Allah lapangkan hati kita, jiwa kita, minda kita, dan insya-Allah sampai satu masa nanti Allah akan beri keizinan pada kita untuk membaca Al-Quran ini dengan keadaan yang bukanlah paling baik, tapi insya-Allah orang kata apa,
the best lah. The best. Kalau kata nak paling baik, nak kejarkan yang paling baik tu sampai bila kan? Jadi kita cuba mana yang termampu. Dan apa pun kita doakan lah. Itu yang penting, kena usaha, kemudian kita doa dan serah kepada Allah, iaitu tawakal. Baik, jadi pagi ni tuan-tuan dan puan, sama-sama kita nak istighfar dulu sebentar. Alright, kita nak istighfar dulu. Dan insyaAllah yang baru masuk, mari share dulu. Tolong share dulu. Minta maaf tuan-puan, saya tadi ada sedikit masalah teknikal tu, start lewat sikit tu. Okey. Baik, jadi apa pun mungkin ada yang menunggu-nunggu tadi kan. Mana ni ada tak sharing tajwid ni 8.30 ni. Jadi insyaAllah jadi jom sama-sama kita buka pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan istighfar kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Tarik nafas. Kita mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah moga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan moga para malaikat menjadi saksi dengan apa yang usaha kecil kita ini untuk menjadi seseorang yang lebih beriman, bertakwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai
ucapan istighfar kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk pagi ini tuan-tuan dan puan, kita akan sambung bacaan semasa kita, iaitu pada muka surat 44 ayat 262. Ya? Ayat 262 muka surat 44. Boleh nah, tuan-tuan dan puan? Puan Halimah Lazim. Waalaikumsalam. Baru join. Okey. Selamat datang Puan Halimah nah. InsyaAllah. Bolehlah. Nanti follow kita punya grup Telegram. Ada link kat atas tu untuk puan dapatkan info-info berkaitan dengan program-program ataupun seminar ataupun kelas-kelas yang dianjurkan oleh pihak Easy Ngaji ni. InsyaAllah. Baik. Jadi ini dia ayat yang kita akan bincang hari ni. Saya ulang sekali lagi, ayat 262. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran lah. Muka surat 44. Ya? Muka surat 444. Muka surat 44. Baik, jadi jom. Terlebih dahulu kita akan baca sama-sama ayat ini. Jadi saya harap tuan-puan boleh follow bersama saya, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan, insyaAllah. Tarik nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Baik, tuan-puan kejap saya nak tengok jap mic saya ni macam ada problem sikit. Tunggu saat . Okey, baik. Dah settle dah. Saya tanggal balik mic tadi, tu masuk balik. Macam ada problem sikit bunyi dia. Baik, jadi alhamdulillah selesai dah bacaan kita. Kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Dah sedia ke semua? Cuba respon sikit di ruangan komen. I'm ready. Kalau bahasa Arab, ana musta'id. Kalau bahasa Melayu, saya sedia, kan? Terpulanglah nak tulis macam mana pun. Asalkan sedia. Boleh nak? Awak marah tu. Siapa marah? Oh, ada Haji marah. Tak apa, tak apa. Ingat ke apa tadi? Okey, baik. So ramai dah sedia ni,
Alhamdulillah. Jom kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Santai-santai je tuan-puan. Ingat hashtag kita apa dia? Santai tapi sampai. Siapa dapat mark semalam? Cabutan bertuah. Mark santai tapi apa? Santai tapi sampai. Boleh simpan tu untuk cucu cicit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Baik. Allazi. Tuan-tuan puan, kalimah allazi ni semestinya kita mula dengan baris atas lah untuk permulaan dia. Allah. Allah. Terus masuk pada lam bersabdu ni. Jangan sorok-sorok, jangan malu-malu bunyi dia. Terus je. Allazi. Allazi. Zi. Baik. Kat sini ya mad sebelumnya zal yang berbaris bawah. Okey. Huruf zal yang berbaris bawah. Zi. Allazina yunfiquna Zi dua harakat tuan-tuan puan. Zi ni dua harakat mak asli lah. Yang penting kena keluarkan hujung lidah kita. Hujung lidah kita tu keluarkan sedikit. Nun pada atas na yunfiquna tu. Nun mati bertemu fa ni kita kena apa? Buat apa tuan-puan? Ikhfa. Sembunyikan. Bunyi dia. Kadar dua harakat. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian kita bersedia nak menyebut huruf fa. Okey. Kita bersedia untuk menyebut huruf fa. Okey. Boleh. Tuan-tuan puan. Ada kelas KOC. Oh, dah tukar waktu Tukar hari Rabu. Okey, baik-baik. Selamat. Allazina yunfi. Fa pada bawah fi. Alright. Tadi ikhfa hakikilah dengung dua harakat. Qu kena tebal selamanya. Fi. Qu. Allazina yunfiquna. Baik. Qaf ni tebal selamanya. Huruf isti'la. Kita angkatkan pangkal lidah kita untuk menghasilkan suara tebal. Kemudian qu ni dipanjangkan dua harakat. Sebab ada waw mad kat sini. Perhatikan ada waw mad. Jadi kena panjang dua harakat. Quna. Nun bari atas na. Mim mati bertemu waw. Kat sini kita kena jelaskan mim ini. Kerana mim mati bertemu waw hukumnya izhar. Jelaskan makhraj bagi huruf mim ni. Sifat juga. Jelaskan makhraj dan sifat. Yunfiquna amwala. Wa dua harakat. Lam pada atas satu harakat sahaja. Hum fi. Sekali lagi izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan fa. Kan? Mim mati bertemu fa. Allazina yunfiquna amwalahum fi. Lahum fi. Gitu. Mim mati bertemu fa. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim. Baik. Kemudian fi ni pula kita panjangkan juga dua harakat tuan-tuan puan-puan. Ni ada huruf yamat. Amwalahum fi sabi. Sin pada atas sa. Okey, tak perlu huruf sin tak perlu keluarkan hujung lidah. Lidah berada di dalam belakang gigi sebelah bawah ni Sa. Fi sabi. Bi dua harakat. Fi sa bi dua harakat. Kenapa dua harakat? Sebab ada ya mad dekat sini dan sebelumnya baris bawah. Fi sabilillah. Boleh?
Jadi tuan-tuan dan puan, kalimah Allah ini perlu dinipiskan sebutannya. Lam pada kalimah Allah ni perlu dinipiskan. Sebab apa nipis? Sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris bawah. Kita lihat pada baris, bukan pada huruf. Baris. Huruf, tak kisahlah huruf apa pun. Macam contoh yang kita lihat sekarang, huruf lam kan? Jadi andai kata huruf lain pun tak ada masalah. Sebab kalimah Allah ni dibaca nipis bukan kerana huruf, tetapi sebab baris bawah pada sebelum kalimah Allah itu sendirilah. Okey, jelas tak setakat ini? Fi allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dapat tak? Kalimah Allah ni kita kena nipis lah. Alasannya seperti yang saya sebutkan tadi, kerana sebelumnya baris bawah. Baik, jadi bila kita berhenti pada kalimah Allah ini, ma'arid li sukun, kita boleh baca dengan kadar 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Alright. Saya baca sekali lagi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Okey, boleh kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan. Okey, dah bersedia semua? Kita mulakan dengan isti'azah dan teruskan pada bacaan. Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ينفقون أموالهم في سبيل الله. Baik, selesai. Jadi kita sambung lagi. Thumma la yutbi'u. Thumma. Baik, mim di sini kalau kita lihat dia bersabdukan, maka perlu didengungkan, wajibul gunnah. Thumma la. Dengung. Kemudian la ni ada alif mat, perhatikan, kemudian sebelumnya baris atas. Jadi la ni kita baca 2 harakat lah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu. La yut. Huruf ta yang mati ni kita kena tahan suara dulu. Yut. Tahan suara. Yut. Yut. Itu adalah sifat syiddah. Kemudian ada sifat hamsnya selepas itu. Yut. Tapi jangan kita lewatkan bunyi dia. Thumma la yutbi'u. Jangan lewatkan. Dia terus seiring je. Thumma la yutbi'u. Yut. Kalau kita tak tahan suara, nanti dia jadi apa tuan-puan? Ingat tak? Saya selalu sebut. Nanti bocor bunyi dia. Thumma la yut. Jadi kita tak maulah bunyi yang yut. Kawal dia, iaitu dengan menahan dulu suara syiddah. Yut. Kemudian baru sifat hamsnya, iaitu nafas yang terlepas. Baik, untuk huruf sa ni tadi saya lupa nak sebut. Kita kena keluarkan hujung lidah kita. Sa, si, su. Jadi sekarang ni sa ni baris depan kan? Jadi kita kena pastikan hujung lidah kita keluar, dan dalam masa yang sama kita nak menyempurnakan baris depan pada huruf sa ini, kena muncul bibir. Su. Sum. Boleh. Summa la yutbi'u. Huruf ba baris bawah.
B bunyi dia. U ni mat asli lah. Mat asli, waw mad sebelumnya baris sudah hadapan. Baris hadapan, nun baris atas, na. Ma ni kita panjang. Asalnya mat asli je ma ni kan. Jadi disebabkan mat asli ni dia bertemu dengan hamzah. Dia sensitif tuan-puan. Mat asli bila bertemu dengan hamzah dia tak boleh baca 2 harakat. Dia sensitif. Dia mesti kena panjang. Okey. Jadi kita panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Dan kita boleh lihat di sini terdapatnya simbol mat menunjukkan isyarat bahawa bacaan ini perlu dibaca melebihi 2 harakat. Dia sebagai isyarat pada kita supaya kita sedar dan alert. Kita tahu, okey, dah ada simbol mat, jadi kena panjang. Confirm. Panjang tu maksudnya panjang yang melebihi 2 harakat lah. Cuma kalau kita dalami lagi, adalah kadar-kadar yang tertentu. So kat sini kita kena baca 4 ataupun 5 harakat sahaja. 4 ataupun 5 harakat sahaja. Hukumnya ialah mat jaiz munfasil, iaitu dengan adanya pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Apa makna 2 kalimah ni? Maknanya ma dalam satu perkataan dan dia bertemu dengan hamzah tu pada perkataan yang berikutnya. Anfaqu. Begitu. Alright. Baik. Kemudian nun mati bertemu fa. Nun mati bertemu fa sama macam kat atas ni, ikhfa haqiqi. Fa. Kita bersedia untuk menyebut huruf fa, dan yang paling penting sekali untuk nun ni sendiri kita kena pastikan jangan sebut tepat pada makhraj. Huruf apa? Huruf nun ni jangan sebut tepat pada makhrajnya. Biasa kita istilah apa? Lidah tergantung apa semua kan. Itulah dia asas yang pendekatan yang kita boleh faham. Tetapi kita kena jelas juga bahawa akan adanya tingkatan-tingkatan ataupun martabat yang berbeza bagi membunyikan hukum ikhfa ini. Macam mana nak tahu martabat tu? Ialah dengan melihat huruf fa ni. Kena tahulah makhraj dia kat mana, sifat dia kat mana. Jadi jelas di sini bahawa fa ni adalah huruf yang nipis. Huruf yang bersifat nipis, istifal. Jadi dengung yang kita nak buat ni pun kena nipis. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw. Qu kena tebal 2 harakat. Kena tebal dan dibaca 2 harakat. Huruf qaf huruf isti'la kan, terangkatnya pangkal lidah. Anfaqu qu. Kemudian di sini terdapat huruf ziyadah. Nampak tak? Ada alif, kemudian ada bulat di atasnya. Kalau ikut nama dia, sifrun mustadir. Itu nama dia lah tuan-puan. Siapa yang baru ikut seminar kan, baru je habis minggu ni kan, last kita. So kita ada bincang tentang sifrun mustadir, bulat yang kecil. Dan biasanya nama yang kita lebih biasa dengar huruf ziyadah lah, huruf tambahan. Jadi huruf tambahan itu semuanya disebut sebagai simbol sifrun mustadir, yang bulat kecil tu. Sifrun mustadir. InsyaAllah kita teruskan. Jadi apa yang kita nak kena faham pada huruf ziyadah ni ialah ianya hanya ada pada tulisan je tuan-tuan dan puan. Kita tak baca pun. Okey? Ianya hanya pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Boleh tuan-tuan dan puan? Macam ibarat mak-mak beli pinggan mangkuk lawa-lawa kan? Marah mak-mak ni. Beli pinggan mangkuk mahal-mahal kat Langkawi dulu, set-set kat Langkawi contoh lah. Lepas tu simpan dalam lemari. Tak pakai pun. Walaupun hakikatnya pinggan mangkuk ni gunanya untuk makan. Kan? Periuk-periuk untuk masak. Tapi tak. Ni dia duduk dalam lemari kaca untuk buat hiasan. Itulah ibaratnya. Dia ada je situ. Tapi kita tak fungsikan apa-apa pun. Itu contoh tuan-puan. Jangan marah nah. Saja gurau-gurau sikit.
Anfaqu man. Alright. Nun bersabdu ni kita kena dengung lah. Ni. Nun bersabdu ni wajibul gunnah. Mannaw wala. Boleh tuan-puan? Mannaw. Mannaw. Boleh tuan-puan Dulu-dulu macam tu. Tak apa, faham sangat. Sebab mak saya pun macam tu. Beli simpan almari. Tak tahulah guna time bila. Adalah kot gunanya. Tapi kadang bagi lawa je. Aduh. Boleh tuan-puan? So, kita teruskan. Mannau. Kat sini idgham bi gunnah tuan-puan. Tanwin. Okey, tengok ni tanwin. Tanwin yang tidak selari dia bertemu dengan waw. Jadi kat sini idgham hukumnya. Idgham ni maksudnya memasukkan. Masuk tu bukan masuk sempurna. Nau ada unsur dengung tu masih kekal lagi. Okey. Ma anfaqu mannaw wala nau. Pastikan ada unsur dengung. Macam mana nak tahu dengung ni jadi ke tak? Tutup hidung kita. Man nau. Kalau ada sengau tu tuan-puan, ada sengau tu. Man tu confirm sengau lah kalau kita tutup hidung kan. Man nau. Kalau kita sebut dawa, nampak? Nawa. Pada sebutan wa tu dah, daripada nak hampir kepada waw tu dah kosong dah bunyi dia. So kita tak maulah. Maknanya gunnah tu kita dah habaikan. Dengung tu kita dah habaikan. Jadi sebab tu nama dia idgham bi gunnah. Masuk tu serta dengung. Man nau wala. Boleh? Clear ke tuan-puan? On tak on ni? Tak habis kita cerita pasal pinggan. Udah tu. Tak apa. Tahun ni COVID. Tak boleh guna. Pakai pinggan dapur je. Tak apalah. Nanti raya haji ni boleh guna. Letak lebu seekor atas tu. Tak adalah gurau-gurau. Mana ustaz pecah lah. Okey, kita sambung ni. Wala Waw baris atas wa. La ni kita panjang lah. Nak panjang berapa harakat? Okey, first kita tengok dulu. Ni asalnya mak asli. Kemudian ingat, the sensitive kalau jumpa hamzah ni. Jumpa hamzah je tak boleh. Dia mesti nak kena panjang. Tak tahulah pasal apa. Memang itu hakikatnya. Dan jelas di sini dengan adanya simbol mat ni kita tahu, oh ni lah isyarat dia. Kan? Dengan adanya simbol ni kita tahu kena panjang ni. Cuma kalau kita detailkan lagi kat sini kena baca 4 ataupun 5. Sebab nanti ada juga yang nak baca 6 harakat kan. So kat sini baca 4 ataupun 5 harakat hukumnya mat jaiz munfasil. Sama macam kat sini tadi. Okey, boleh? Wala tu sebutlah betul-betul kan? Ni pangkal kerongkong kita. Kemudian di sini. Okey, tengok ni dulu kejap tuan-puan. Ada simbol lam kan? Lam alif ni. Okey, pertamanya lam alif ni adalah simbol larangan untuk berhenti. Okey, simbol larangan untuk berhenti. Namanya waqaf mamnu'. Waqaf mamnu'. Mamnu' ni kalau eja dia mim, nun, waw, ain. Mim, nun, waw, ain. Mim. Dapat tak? Mim, nun, waw, ain. Biar awak tolong eja kan. Okey.
Lama tak pakai ni. Ni ha. Cuba tengok kat komen tu ha. Mamnu'. Okey, saya ada letak kat komen tu, cuba tengok tu. Mim mim nun waw ain. So itulah dia. Maksudnya larangan tuan-puan. Mamnu'. Waqaf mamnu'. Maksudnya dilarang untuk berhenti. Sebab apa? Dia punya maksud ayat tu dia tak cukup lengkap kalau kita berhenti kat sini. Jadi sebab tu dia letakkan isyarat ni. Okey. Waqaf qabis. Itu daun, itu makanan tu. Untuk masak tom yam. Waqaf qabih. Qaf. Qaf. Qaf ba ya ha. Qabih. Sama juga. Waqaf qabih dengan waqaf mamnu' sama. Okey, nama istilah tu je berbeza-beza. Qabih ni bukan qabih sampai Qabih tu nak masak tom yam siam tu. Ni qabih. Qabih ni maksudnya buruk. Ataupun hodoh lah. Kita kata kan, hodoh, buruk. Itu maksud qabih. Tapi janganlah guna bila dah qabih ni kalau ikut dalam kamus dia hodoh sebenarnya. Qabih. Tapi jangan tuan-puan pergi bantai pula, geram dengan member. Kamu ni qabih betul lah. Mentang-mentang kawan tu tak faham bahasa Arab ke tak? Kita ngaji, adalah ustaz-ustazah terang sikit maksud qabih tu. Kita nak khabar kawan tu hodoh, takut kawan kena maki. Oi kamu, oi qabih, lama tak jumpa, apa khabar? Dah 4 tahun Covid, udah lain kamu ya, qabih dah kamu. Udah. Jangan tuan-puan. Repek je. Janganlah sebut tu. Silah ni kita belajar tu cukup untuk kita lah. Ya? Boleh? Member gelak-gelak muka. Gelak. Padahal dia tak faham pun, dia kena kutuk. Melayan je. Okey. Jelasan. Jadi waqaf qabih ni ataupun waqaf mamnu' maknanya waqaf yang dilarang. Tak boleh berhentilah sebab maksud ayat tu tak cantik. Itu yang kata buruk tu. Maksudnya buruk dari sudut tafsirannya tu. Boleh nah? Baik, kita sambung lagi. Okey, itu cerita bab simbol waqaf ni lah. Cuma kat sini saya nak tunjuk pada tuan-puan. Ni huruf ya apa ni tuan-puan? Sajalah soalan. Ni huruf apa ni? Huruf mat Ingat dia kena puji. Itulah. Boleh tuan-puan ni soalan saya ni. Tutup cerita pasal qabih tu. Udahlah. Ni apa huruf ni? Ya ni. Apa namanya? Ya ziyadah. Ma'iwat kalau waqaf. Tak apa, jawab dulu. Relax, tenang-tenang. Ni ya ni apa? Ni huruf apa sebenarnya ni? Ya mutatarifah. Saya geli hati baca jawapan-jawapan ni. Bukan lawak ke apa tak, tapi terhibur. Tengok gaya naibnya tu kan. Mantap. Sila. Seminit lagi. Seminit lama benar. Dalam 20 saat. Lean. Ya yang sempurna. Ada yang sempurna untuk ya.
Ya tiada makna. Masya Allah. Ya tiada makna Okey, baik. Selesai. Tutup cerita. Tak tahu mengaku je. Okey, mantap. Bantai je. Okey, ada yang bantai ada. Ada yang tilam. Okey, jom. Kita sambung boleh apa pun terima kasih di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Alright. Apa pun tepuk tangan untuk diri masing-masing di atas cubaan yang agak menarik pada pagi ini. Okey, kat sini kalimah sekejap ya, saya nak kuningkan dia. Uh, Pertama, kita kena tengok. Jawapan tadi pelbagai sebenarnya. Ada yang kata ya mad, ada yang kata ya tambahan, ya ziyadah dan sebagainya. Apa pun, kita pergi satu persatu, tuan-puan. Macam mana kita nak tahu huruf ya mad? Macam mana kita nak tahu huruf ya mad? Okey, dalam kaedah penulisan resam Osmani, pertamanya huruf mad, alif, waw, ya ni dia memang tidak akan ada simbol pada dia. Betul tak? Huruf mad, alif, waw, ya ni memang tidak akan ada simbol padanya. Maksudnya dia kosong lah. Kosong. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya adalah huruf mad yang kosong. Tapi kita kena faham kat sini. Kosong, okey, macam alif dengan waw mungkin tak ada masalah lah. Kalau saya kata kosong pun, tuan-puan pun faham. Oh, kosong. Maksudnya tak ada baris. Tapi kat ya ni banyak orang keliru. Bila kata huruf ya kosong, bukan bermakna kosong tu kosong tak ada titik, tuan-tuan perempuan. Bukan kosong tak ada titik. Tuan-puan kena jelas tu. Huruf ya mad bukan kata kosong tu bukan kosong tak ada titik. Tapi kosong tu bermaksud tidak menerima simbol ataupun baris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Faham tak ni? Itu huruf mad kosong. Ataupun saya khususkan pada ya lah. Alif dengan waw tak ada masalah sebab dia memang tak ada titik. So, dia tak menimbulkan kekeliruan. Cuma ya ni, orang keliru. Orang keliru. Sebab apa? Bila kata ya kosong. Ya mat ni ya kosong. So, orang faham kosong tak ada titik. No, bukan itu tuan-puan. Maksudnya bebas daripada baris. Tidak ada baris. Dan hakikatnya huruf mat ni adalah huruf mati. Cuma simbol sukunnya tidak diletakkan pada huruf mat sebab apa? Ni asal ni sukun ni. Sukun. Ya, saya padam. Macam mana nak padam Oh, tak boleh padam Oh, boleh, sekejap. Asalnya alif waw ya ni. Baik. Sekejap tuan-tuan. Pen saya jam. Okey. Oh. Apa ke hang? Alif waw ya. Okey. Alif waw ya ni asalnya mati. Tuan-tuan asalnya mati. Alif waw ya ni asalnya mati. Tapi simbol sukunnya tak diletakkan. Sebab nak melambangkan huruf matnya itu. Ada dia punya lambang huruf mat tu kita nak kenal dia apa? Huruf yang mati tetapi tidak ada sukun. Iaitu alif waw ya. Okey, setakat ni jelas. Kemudian, kalau yang kata tadi di sini ya mat, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? So, tak boleh. Sebab huruf ya mat, kita kena kenal formula pula. Huruf ya mat sebelumnya mesti huruf yang berbaris bawah. Ya mat sebelumnya mesti huruf yang berbaris baris bawah. Faham tak ni? Ya mat sebelumnya mesti huruf berbaris bawah. Saya ulang. Okey. Ya mat mesti sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey? Faham tak ni?
Jelas ke ni, tuan-tuan dan puan? Huruf ya mat sebelumnya mesti huruf berbaris bawah. Selesai. Jadi sekarang ni saya nak tanya balik tuan-puan. Adakah ini huruf ya mat? Setelah kita faham tadi, ni biar kita jelas betul-betul. Selalu saya tak ambil masa lama untuk cerita benda ni. Tapi hari ni insyaAllah rezeki kita bersama, rezeki tuan-puan, insyaAllah saya cuba detailkan di sini. Boleh tak kita kata ni ya mat? Lepas kita dah faham apa yang saya terangkan tadi, kita tengok balik perkataan ni. Kan tadi ada yang jawab ya mat kan? Setelah kita faham ni tadi, apa yang saya cerita panjang lebar sebelum ni tadi, so bila kita tengok balik pada contoh, adakah ini termasuk dalam ciri-ciri ya mat? Okey. Terima kasih. Saya tahu ada yang dah faham benda ni. Cuma saya nak beri kefahaman kepada sahabat-sahabat yang kita mungkin ada yang keliru. Jadi jelas kat sini tuan-puan, ya ni bukan ya mat. Bukan ya mat. Alright? Sebab sebelum dia bukan baris atas. Baik, saya nak timbulkan satu benda yang menjadi kekeliruan lagi. Habis Ustaz, ni huruf apa? Betul tak? Habis ni huruf apa? Dia huruf apa? Sebab saya tengok dia Ustaz, dia sama je macam yang Ustaz cakap tu, huruf ya kosong. Betul? Huruf ya kosong. Cuma yang menjadi perbezaannya setelah kita tengok, oh rupanya huruf mat ni dia memang kosong, tapi syarat utama dia sebelum dia tu mesti huruf baris bawah. Contoh macam ni, sabilillah, nampak ni. Fi sabi, ni ya mat. Ni ya mat, nampak? Ya mat dia kosong, sebelumnya baris bawah. Mesti baris bawah. Baru kita sebut dia mat asli. Baru jadi. Sekarang ni tolak tepi, bab titik, ada titik, tak ada titik, tolak tepi dulu. Saya tak nak bawa cerita pasal titik. Jangan kaitkan titik dalam hal ni. Relax dulu. Okey, sekarang ni pointnya kita nak kenal ya mat ke apa benda ni sebenarnya. Alright. So, kat sini tuan-tuan dan puan dinamakan alif maqsurah. Okey, alif maqsurah. Alif Ustaz, tapi dia ya, yes. Alif maqsurah ini sebenarnya ianya lebih masyhur dalam penulisan bahasa Arab lah. Dan memang Quran ni pun bahasa Arab. Jadi tak dinafikan apa yang terdapat dalam kaedah penulisan bahasa Arab turut berada dalam penulisan Al-Quran. Benda tu tak boleh dipisahkan. Okey, jelas? Baik. Jadi macam mana nak kenal alif maqsurah ni? Memang ianya digambarkan dengan huruf ya. Digambarkan penulisannya dengan huruf ya. Tapi namanya alif. Bukan ya maqsurah. Bukan ya tambahan. Bukan ya mat. Alif maqsurah. Okey? Alif maqsurah. Baik. Sekarang ni kalau kita tengok dia. Saya nak bagi tahu tuan-puan. Macam mana nak kenal alif maqsurah ini? Senang sahaja. Iaitu huruf ya yang kosong. Ya yang kosong. Ingat. Ya yang kosong. Macam mana nak kenal alif maqsurah ni? Saya beritahu, dengar baik-baik. Dia mesti ada huruf ya yang kosong. Kosong di sini maksudnya kosong yang tidak ada baris. Yang boleh membuatkan kita rasa dia macam ya mat tadi. Okey? Boleh faham tak tuan-puan? Boleh faham tak setakat ni? Ya yang kosong yang mungkin kita anggap dia ya mat tadi. Tapi benda tu kita dah tolak tepi dah. Sebab kita dah tahu dah, oh ya mat dia tak cukup lagi. Dia mesti kena ada huruf baris bawah. Jadi untuk kenal alif maqsurah ialah ya yang kosong sebelumnya terdapat baris atas. Sama ada baris atas ataupun tanwin baris atas. Minta maaf tuan-puan. Sempit sikit ruang ni kan. Itu beza dia. Nampak tak? Beza. Beza mat. Ni mat. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Kalau nak kenal alif maqsurah, ya kosong sebelumnya baris atas. Baik, mungkin ada yang pening. Ustaz, itu bukan ya lin ke?
Okey. Ya lin pula. Ya lin pula. Ya yang ada sukun sebelumnya baris atas. Nampak tak beza tuan-puan? So ada 3 benda yang kita boleh nampak kat sini. Yang pertama, ni serabut sikit tuan-puan, tak apalah, faham kan? Belajar macam ni lah. Ya mat, sebelum nak kenal ya mat, ya yang kosong, okey, ya yang kosong sebelumnya baris bawah, itu kita panggil ya mat. Macam mana nak kenal alif maqsurah, bukan ya maqsurah, alif maqsurah, ya yang kosong mirip macam ya mat, kosong tapi sebelumnya baris atas. Itu je, banyak orang pening macam mana nak kenal alif maqsurah ni, pening lah ustaz. Itu ni awak buka cerita ni Ya yang kosong memang nampak macam ya mat, tapi syarat tak cukup. Dia bukan baris bawah, tapi sebelum dia baris atas. Sama ada baris atas biasa ataupun tanwin baris atas. Macam contoh kita tengok ni. Dia alif, tapi ditulis dengan ya, dan namanya alif maqsurah, bukan ya maqsurah. Kalau ya lin, macam mana nak kenal? Ya yang ada sukun. Ada sukun. Ya ada sukun. Mesti kena ada sukun. Mesti kena ada sukun. Dan sebelumnya huruf berbaris atas. Contoh macam ni. Wala khaw. Sorry. Ini ya. Ni lai. Sekejap padam dulu. Contoh macam lai ni. Saya bagi contoh ya lah. Khaw ni pun contoh sama juga. Cuma ni contoh waw. Tak ada kaitan dengan perbincangan kita lah. Lai. Lai. Tu bacaan lin. Faham tak? Jadi beza. Semuanya ya mati ni. Ya mat, ya mati. Alif maqsurah pun huruf yang mati. Baik, jadi ada perbezaan ke ustaz? Dari sudut nama je lah. Peranan kita kena tengok juga. Kena tengok juga beza dia. Okey. Kalau sebelumnya baris atas, contoh macam perkataan huda. Huda. Ni. Contoh al-huda kan? Al-huda. Al-huda. So, alamak, tuan-puan tak nampak Kejap. Kejap saya cuba besarkan sikit. Tak boleh lah. Tidak jadi putih. Tapi dah faham kot tuan-puan? Faham dah kot? Okey, baik. Jadi, kesimpulan dia dan akhir sekali bila kita dah faham, Puan Jusiah, itu soalan ke apa tu? Itu soalan dan jawapan ke soalan nak tanya saya? Okey, alif maqsurah berada di akhir kalimah, betul. Alif maqsurah ni mesti berada di akhir kalimah. Biasaannya. Dia banyak kalau kita, dia sebenarnya bab bahasa Arab. Macam la ni. Tak apalah, saya tak nak. Nanti tuan-puan pening. Tak apa. Cukup je setakat ni. Okey, Puan Jusiah punya soalan tadi, nama alif maqsurah tu memang, itu nama. Itu nama. Alif maqsurah. So, macam mana nak kenal alif maqsurah? Adalah huruf ya yang dituliskan. Yang tertulis ya kosong
sebelumnya baris atas. Tu alif maqsurah. Faham tak? Memang dia eja macam tu. Dia eja dengan ya, tapi sebenarnya dia alif. Okey? Macam nama orang, macam nama Nabi, Nabi Musa alaihi salam. Kan kalau kita baca Musa, sa ni kan mak asli. Memang betul mak asli pun. Musa, Musa, Musa. Dua harakat kan? Kalau sa tu jawapannya apa? Mak asli? Yes, betul mak asli. Cuma huruf maknya tu ditulis dengan alif maksurah. Okey? Cuma ni Puan Maznah dia okey, dari riwayat adalah dari sudut bacaan, tapi dari sudut tulisan ni dia bukan riwayat pun sebenarnya. Ni adalah hasil, maksudnya dibawa perbincangan dengan apa yang Nabi baca dengan kaedah penulisan bahasa Arab. So digabungkan. Kemudian adalah proses-proses lepas itu. Begitu. Boleh nah? Kepening dah tuan-puan? Teringat semalam kita bab roh. Boleh jelas ke Ustaz beza mat dua harakat tu dengan iya? Alamak. Saya rasa baru sebut tadi. Dia sama je. Dia sama je. Okey, cuma penulisan tu je. Faham tak tuan-puan? Penulisan tu eja macam tu. Tak boleh kita kata, kenapa tak eja Musa macam ni Ustaz? Kenapa tak eja macam ni Musa? Mim, waw, sin, alif. Dah sebab uslub, kaedah penulisannya memang begitu. Mim, waw, sin dan ya. Memang dia eja macam tu. Itu kata kaedah penulisan. Okey? Faham tak ni? Ni dua harakat lah. Musa, sa, dua harakat. Benda ni saya tak boleh bincang panjang lah tuan-puan ya. Itu kena godek satu-satu, buka Quran, kena tengok, tunjuk contoh. Ni contoh, ni contoh, ni contoh. Baru kita faham. Talaqi, baru kita faham. Wujudkan soalan, baru kita faham. Kalau cerita macam ni je, dia mungkin boleh faham, tapi kita takkan faham secara keseluruhan. Sebab kita tak nampak semua contoh yang ada. Ini terhad lah, takat ni lah. Apa yang ada dalam ni lah kita nampak tuan-tuan. Faham maksud saya? Itu sahaja. Jangan maksud. Dan apa yang saya nak sebut di sini, kita nak faham benda ni adalah untuk kefahaman, bukan untuk melakukan pertikaian. Ingat, contoh macam sa ni kan, Musa. Okey, saya dah sebut dah, memang kaedah penulisan bahasa Arab, tulis perkataan Musa, Isa, contohnya Huda tadi saya bagi contoh, memang ditulis dengan alif maksurah. Digambarkan dengan ya tu. Alif tapi digambarkan penulisannya dengan huruf ya. Okey, selesai. Cukup kita faham takat tu. Tugas kita bukan mempersoalkan, tapi kenapa ya? Saya dah jawab. Sebab memang kaedah penulisannya begitu. Tapi kenapa? Kenapa tak tulis dengan alif? Faham tak maksud saya tadi? Bukan tugas kita untuk melakukan pertikaian. Ini kena jelas betul-betul. Bukan kita tak layak nak pertikaikan. Kenapa ulama eja macam ni? Menyusahkan orang lah. Itu bukan job. Itu bukan job kita tuan-tuan. Bukan tugas kita. Boleh nak? So, apa pun dia sama je. Mat asli. Musa tetap mat asli. Cuma alif matnya tu ditulis dengan alif maksurah itu sahaja. Kalau ni pula, tanwin baris atas. Sepatutnya kat sini ada alif kan? Ingat tak tanwin? Sebab tu saya kata dia benda ni luas. Macam ni, tanwin. Sepatutnya ada alif ni. Betul tak? Ada alif. Kan tanwin baris atas, partner dia dengan alif. Sepatutnya. Tapi alif tu digambarkan pula dengan ya alif maksurah. Nampak? Itu saya kata terhad. Kalau kita nak bincangkan pada perkataan ini saja, mungkin kita tak nampak secara keseluruhan. Kena bertalaqi, kemudian kita dah faham dan kita tanya. Oh, nampak tak? Sebab tu
The best waktu kita nak talaqi ni waktu bila tuan-puan? Bila kita dah faham semua benda. Sebab dengan kita membaca tu kita akan nampak, oh, kenapa ni macam lain sikit daripada yang apa yang aku faham, contoh. So kita akan tanya, maka kita akan dapat jawapan. Faham tak? Semua tu berkait rapat. Semua itu berkait rapat. Right? Jelas ni tuan-puan. Kita tak boleh nak sangkal benda tu. Kalau begitulah ejanya, itulah cara ejanya. Tak boleh dah kita nak, orang kata apa, pening-pening fikir, kenapa? Tak perlu dah. Itu kita dah tertutup dah. Perbincangan tu dah tertutup dah. Kita tak perlu nak faham sampai ke, orang kata apa, sampai ke tahap itulah. Faham ni? Jadi dah kenal ke belum alif maksurah ni? Cuba respon sikit. Saya rasa saya tak pernah lagi cerita yang terlalu mendalam sangat kan. Sekadar nak bagi kenal je. Nak menutup, orang kata apa, nak menutup ketidakfahaman tu. Jadi bila dah faham macam ni, insyaAllah kita jelas lah. Kan? Tuan-puan, saya nak tanya satu soalan. Tuan-puan tulis biskut. Okey, biskut dalam bahasa Inggeris, eja dia macam mana? Cuba tulis kat ruangan komen. Biskut yang kita makan tu, biskut cicah. Okey. Kalau bahasa Inggeris, biskut tu tulis macam mana? Tulis ramai-ramai. Okey. Puan Hasanah Ahmad. Tak. Itu bukan alif ziyadah. Sebab tu namanya alif maksurah. Alif ziyadah lain. Alif ziyadah dia ada sifrun mustadir. Dalam seminar itu kita ada bincangkan. Ni Puan Hasanah mana? Ada ikut kan hari tu? Okey. Kita sebut biskut. Kita akan sebut ni biscuit ke? Biscuit. Tak. Kita tak akan sebut biscuit. Kita akan sebut biskut juga kan, contoh. Pronunciation saya mungkinlah kurang tepat. Tapi apa pun, macam mana yang dieja di sini, B-I-S-C-U-I-T. Kita takkan baca seketul-seketul macam ditulis tu. Biscuit. Samalah dengan alif maksurah ni. Walaupun ditulis dengan ya. Tapi ianya dikenal dengan huruf mat. Contoh. Ataupun pada tanwin tu. Macam Musa ni. Samalah ejanya Musa. Memang dia eja dengan mim, waw, sin, ya. Kita bukan nak pertikaikan. Kenapa dia eja ya? Kenapa tak eja alif je? Kan lagi senang. Kalau macam tu, kita pun kena pertikaikan juga. Kenapa biskut ni eja C-U-I-T? Kenapa tak eja G-B-I-S-K-O-T? Biskut. Kan senang. Contoh. Bukan marah tuan-tuan, saja je. Bagi gempor-gempor sikit pagi-pagi ni. Faham tak ni? Mana ada kita nak makan biskuit? Contoh. Saya tak pandai dengan orang putih. Tapi tahulah ngejanya kopi ni lah. Tapi hakikat dia tu. Dari sudut uslub, kaedah penulisannya begitu, maka begitulah. Tak ada apa yang boleh kita bantah nak pertikaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Penuh skrin ni. Dah macam bahasa apa? Okay, saya padam lah. Boleh tuan-puan? Bukan marah tapi geram. Tak adalah.
Tak habis cerita apa? Pasal roh semalam Tuan Suhaimi lah. Jenuh. Aduh. Udah tak boleh padam ke apa ni? Kejap tak padam. Oh, dia padam padam semua terus. Tak apalah. Hilang color dia. Tak apa eh. Apa-apa pun saya harap saya doakan semua faham dan jelas. Okey, dah selesai. Apa pun itu je. Kita nak faham. Tak marah tapi geram. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Biskut. Biskut. Biscuit. Biscuit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh kita sambung tuan-tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Dah tu. Kan lama pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم عند ربهم. Baik. Jadi kita tak berhenti kat sini. Apa pun tuan-puan, kita cerita panjang lebar tadi pun sebenarnya untuk tambahkan pengetahuan kita. Jadi kat sini kalau kita tengok tanwin yang bertemu dengan lam, apa hukum dia? Tanwin bertemu dengan lam ni hukumnya idgham bila gunnah. Wala adhallahum ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا أذل huruf lam yang bersabdu. Idgham bila gunnah lah, masuk tanwin ni ke dalam lam bila gunnah tanpa dengung. Baik, untuk hum ni pula mim mati bertemu dengan siapa? Hamzah. Jadi kat sini pun izhar syafawi. Kita ada jumpa tadi sebelum ni. Mim mati bertemu Hamzah. Jelaskan sebutan mim tu. Makhraj dan sifat mim tu. Okey. Kemudian jim yang mati berada di tengah bacaan ataupun di tengah kalimah. So, kita akan baca dengan hukum ataupun sifat qalqalah. Lantunan. Okey. Sifat lantunan. Kejap tuan-puan. Okey. Baik, jim ada lantunan qalqalah sughra. Lantunan yang ringan ataupun lemah lah, kecil. Sughra. Wala adhallahum ajruhum aj. Jangan tolak bunyi dia. Ajruhum ajruhum steady je. Wala adhallahum ajruhum inda rabbihim. Ajruhum, ra baris depan, ru tebal. Okey. Kemudian hum mim mati, banyak kita jumpa izhar syafawi ni. Mim mati bertemu ain, izhar syafawi. Ajruhum inda. Nun mati bertemu dal. Nun mati bertemu dal.
أجرهم عند ربهم عند أجرهم عند ربهم. Nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan bersedia untuk sebut huruf dal. Kena kenal dululah makhraj dan sifat dal ni. Sifat nipis. Inda. Da. Huruf ra pada atas, ra. Tebal. Ra. Inda ra. Rabbi. Ba bersabdu, sebut betul-betul, kemaskan dia, bunyi dia, jangan Rabbi. Rabbi. Inda rabbihim wala. Okey, tak apa, kita berhenti sinilah. Inda rabbihim. Gitu. Inda rabbihim. Him. Izhar. Jelaskan. Baik berhenti, baik sambung, tetap izhar. Okey? Sebab selepasnya ada waw kan. Jadi kita berhenti kat sini. Kita ambil semula daripada sum atas tu. Summa. Sampailah rabbihim ni kita berhenti. Boleh ke tuan-puan? Macam panjang sikit kan. Sebab ada dua mad jaiz tu. Tapi tak apa. Kita tarik nafas dalam. Kita cuba. Cabar diri kita. Untuk buat. Boleh? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Boleh? Kepanjang sangat? Boleh kot nah? Sebab kita baca tempo perlahan tu. Nak baca satu-satu kan. Tak apa, kita cuba. Tarik nafas. Cuba. Boleh? Ready? 1, 2, mula. ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أجرهم عند ربهم. Panjang Tapi itulah. Baca laju lah tuan-puan. Tuan-puan baca laju sikit. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Boleh? Boleh tak tu? Okey, cuba tuan-puan buat sama-sama. Last. Kita cuba. Kita cuba sekali lagi ya. Summa. Kita lajukan sikit tempo. Sikit je. Tuan-puan buat. Sama-sama ya. Semua buat. Yang tengah-tengah ni semua buat. Okey. 1, 2, mula. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Sebut. Boleh ke berhenti ke azhar ustaz? Ni nampak ni ada waqaf mamnu'. Waqaf mamnu'. Kalau boleh elakkanlah. Okey, elakkan untuk berhenti. Tapi kalau kata baca dah muka dah tenat sangat, biru sangat muka tu, dah berubah-ubah nak jadi naik apa? Color RGB. Tahu? Lalu tahu RGB? Ubah yang color-color berubah-ubah tu. Kalau dah sampai ke tahap itu, berhentilah tuan-puan ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. Berhentilah situ. Kalau dah rasa semput sangat, memang
dah tak mampu sangat, berhenti tuan-puan. Kalau dah tak boleh juga, berhentilah mana tempat. Asalkan cukupkan satu perkataan. Dia apa pun bergantung pada kita kan. Kita bukannya niat saja-saja nak mencacatkan maksud bacaan. Lebih baik kita berhenti sebelum, daripada kita berhenti entah apa benda bunyi kan. Contoh macam kita nak paksa juga sampai kita semput. Sampai dah semput, lepas tu berbuih pula mulut. Nampak? Kita memudaratkan diri tuan-puan. Kita tahan, pegang dada ni tak tahan sangat. Berbuih mulut. Sudah. Kan? Masuk paper muka surat depan. Seorang pembaca Quran berbuih mulut kerana tidak berhenti pada tempat. Sudah. Orang kafir baca, udah. Dia banyak lah. Nampak? Lepas tu orang pun mula jauh dengan Quran. Cik, buat alasan tu lah. Tak ada lah tuan-puan. Saja pengut-ngarut kan. Tapi ikut kemampuan kita nah. Ikut kemampuan kita. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannau. Berarti kat manna. Boleh. Tu sambungnya. Wala adhallahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang last tu takut bunyi tak berapa sempurna. Ya. Sebab tu ikut kemampuan. Tak pun sebenarnya, tuan-puan cuba baca laju sikit. Saya sampai tu. Kalau baca laju. Dah cuba dah baca laju? Jom kita try. Buat ikut saya betul-betul. Laju sikit. Laju lagi daripada tadi. Laju macam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh? Cuba. 1, 2, mula. Kejap, batuk dulu. Okay, sekali lagi. Tarik nafas. 1. Saya nak dengar ni. Okay, 1, 2, mula. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Dapat? Boleh tuan-puan buat macam tu. Buat macam tu. Yang tuan-puan buat tu, buat macam tu. Okey dah tu. Saya dengar tu okey dah. Alright? Wala khawfun. Kau laju okey kan? Dapat. Cantik. Jom kita sambung sikit lagi. Nak habis dah tuan-puan. Okey ustaz macam ni. Boleh okey sikit. Terbaik. Itulah saya dengar tadi okey sangat. Tuan-puan buat tadi tu okey sangat dah tu. Kekalkan bunyi macam tu nah. Jaga hati ya. Terbaik. Wala khawfun alaihim. Huruf wa beri atas wa. La ni mat asli lah. Ni alif mat. Sebelumnya beri atas. Huruf kha beri atas. Kha. Ni waw mat. Waw mat. Waw lin. Okay, ni waw lin. Sebelumnya beri atas. Jadi kena lembut kan. Lembut. Ataupun lunakkan pada waw ni. Bukan pada kha. Kha tebal khaw. Wala khawfun. Jangan khaw. Wala khawfun. Wala kha. Wala khawfun alaihim wala hum. Fun. Tanwin bertemu ain kat sini. Izhar halqi. Izhar. Jelaskan tanwin ini. Fun. Kemudian huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Yang ma. Tak mau. Relax. Tengah kerongkong. Wala khawfun alai. Wala khawfun alai. Alaihim wala hum. Alai. La ini pun sama bacaan lin. Ya lin sebelumnya baris atas. Bukan alif maksurah Ni ya ada sukun kan. Wala khawfun alaihim. Mim mati. Izhar syafawi. Sekali lagi. Bertemu dengan waw. Okay, jelaskan makhraj mim tu. Makhraj dari sifat mim tu. Alai. Lay.
Tu lin. Wala khawfun alaihim wala hum. Lam. Okay, ni alif mat sebelumnya pada atas. Wala hum. Hum. Kemaskan, disiplinkan bunyi dia. Jangan besar sangat. Wala hum yahzanun. Kita bukan nak pergi perang tuan-puan. Okay, baca biasa je. Wala hum. Kan? Tak payah bosak-bosak mula. Wala hum yahzanun. Tu kata tadi kita bukan nak pergi perang. Kan? Biasa je. Wala hum yahzanun. Okay? Kalau perang lain. Kalau perang kena cakap jihad fi sabilillah. Contoh tak? Ingat, baca Quran. Bukan pergi perang. Wala khawfun alaihim wala hum. Disiplinkan bunyi dia. Hum. Huruf ha ni sama tempat dia macam huruf ain juga. Kita sempitkan dia untuk dapatkan kepedasan yang baik. Wala hum yahzanu wala hum yahza wala hum yahzanun wala hum yahzanun. Huruf zai pada atas za macam biasa za. Nun ma'arid lisukun. Kita berhenti padanya, boleh baca kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh ni tuan-tuan puan-puan. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okey. Boleh. Pandai Ustaz buat rentak perang. Ya ke? Saya main tibai tadi. So, selesai dah, tuan-tuan puan. Kita baca dulu sekali. Wala khawfun. 1, 2, mula. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Puan Safia rehatlah dulu. Demam tu ya. Tapi terkejut tu sebab apa Sebab saya buat tadi suara perang tu. Bukan. Okey tuan-tuan, dah selesai dah. Jadi insyaAllah sebelum kita akhiri live kita pada pagi ini, jom kita baca dulu daripada atas. Cuma saya nak ingatkan sekali lagi kepada mereka yang berhajat nak ikuti kelas QOC. Kita akan bermula pada hujung. Maksudnya minggu selepas Raya Haji nanti, kita akan mulakan QOC. Quran Online Class melalui Google Meet. Okey, dan waktunya ada 2. Tuan-puan, siapa yang berminat untuk daftar, waktunya seperti yang kita lihat di skrin ni, bersama Ustaz Amir, iaitu pada setiap hari Jumaat 2 jam 8.30 hingga 10.30 malam. Okey. Kemudian Ustaz Azim pula pada hari Ahad. Kepada mereka yang tak boleh malam, so kalau nak pagi boleh ambil kelas Ustaz Azim 9 hingga 11 pagi. Jadi maksimum kelas ni kita ambil satu guru untuk 10 pelajar sahaja, sebab kita tak nak ramai-ramai. Quran online class. So konsep dia macam bertadarus, yang mana nak mendapatkan pengalaman mendengar dan membaca. Kita mendengar orang baca, kita menyemak dan kita disemak. Dan akan dibimbing oleh Ustaz Amir untuk kelas Jumaat dan Ustaz Azim untuk kelas hari Ahad lah. Okay. So siapa yang nak daftar, kita dah buka dah. Pendaftaran RM15 sahaja dan bulanan RM100. Kelas seminggu sekali. Kelas seminggu sekali, standard lah. Okey, kelas seminggu sekali sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang nak daftar boleh tekan link di atas. Saya ada sediakan link di atas. Dan kepada mereka yang nak kelas one to one, personal pun ada kita sediakan, pun sama, cuma saya tak ada poster kat sini. Tuan-puan boleh tekan link di atas juga. Kok ada yang tak nak berkumpulan, nak sorang-sorang je,
nak diberikan tumpuan yang lebih, so tak ada masalah, boleh. Tuan-puan boleh tekan link di atas. Okey? Tekan link di atas. Tuan-puan terus direct pada Encik Ifan dan mungkin ada tim-tim lain yang akan bantu untuk dapatkan harga yuran tu. Harga yuran. Kalau ikutkan hari tu Puan Nani dia sebut 150 katanya. Saya minta maaf, saya tak lupa nak update untuk yuran BMI ni, tapi saya rasa masih lagi sama. Berdasarkan apa yang Puan Nani dia sebut itu dan komen-komen sahabat lain. Ada je dalam ni yang mengambil kelas personal. Dia orang akan dapat lah. Dia orang akan dapat personal dengan kalau mengikut masa-masa lah. Masa-masa guru yang kita ada di sini, InsyaAllah. Okey, jadi kalau tuan-tuan perempuan nak, boleh, tak apa, tanya dulu, sembang-sembang, sore-sore dulu. Nak yang mana? Nak yang berkumpulan ke, KOC ni punya style ke, ataupun nak personal? So, dua-dua tu pengalamannya berbeza lah. Pengalaman berbeza. Tapi insyaAllah, kalau tuan-puan rasa, tapi kita dah tutup dah pendaftaran. Okey, boleh tuan-tuan perempuan siapa yang dah join tak apalah. Siapa yang dah ada kelas tak ada masalah. Ni saya buka peluang kepada mereka yang tak ada pengalaman nak kan. Ini orang apa pertama kali nak berhadapan dengan guru-guru. Allahu Akbar. Sendawa pula. Sorry tuan-tuan. Apa nama? Nak ambil pengalaman kan untuk baca, untuk memperdengarkan bacaan kita pada guru-guru, insya-Allah. So itu sahaja, wallahu alam. Setakat ini jom kita teruskan bacaan kita. Tarik nafas semua, ready? Adakah anda semua sudah bersedia? Kita tarik nafas dahulu. Tak apalah, untuk hari ni saya faham mungkin ada yang sebab kita nak baca pelan kan. So sekali berhenti kat sini je tuan-tuan. Tak apa. Kita ni fasa belajar kan. Nanti kalau tuan-puan nak baca sendiri, bacalah laju supaya tak berhenti kat sini. Kita berhenti mana, lepas tu sambung je wala adha. Okey? Berkumpulan pun okey juga ustaz. Boleh juga seronok sikit kan. Ada kawan-kawan. Tambah pula kalau ada kawan-kawan yang ceria, riang-ria konflik kan. Lagi seronok. Baik. Okey, ready 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan. Kali ini kita lajukan tempo kita sikit macam biasalah. Lajukan sikit je. Okay, ready semua? Semangat sikit nah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma
عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi selesai tuan-tuan puan pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan puan. Petang ni jangan lupa Petang ni jangan lupa pada jam 3 petang insya-Allah kita akan ada pada hari ni Rabu kan. So setiap hari Rabu petang kita akan ada slot baiki surah pilihan. Jadi insya-Allah saya harap semua dapat bersama pada petang ini. Siapa yang ada hal tak apalah nak buat macam mana kan. Siapa yang berkelapangan insya-Allah kita jumpa pada petang ni. Lock masa jam 3 petang insya-Allah. Boleh nah? Siapa yang on pada petang ni? Siapa yang ada? Petang ni jam 3 nah insya-Allah. Jadi boleh ready apa semua nanti dah solat Zuhur apa semua. Selesaikan apa yang patut. Kemudian nanti get ready lah jam 3 petang insya-Allah. Kita doakan agar petang ni lancar semuanya, internet semua bagus, tak ada apa masalah kan. Start awal habis awal lah kan. Insya-Allah. So doakanlah moga-moga lancar perjalanan kelas kita pada petang ini. So siapa yang nak daftar kelas QOC tadi, Quran Online Class, boleh tekan link ada di ruangan komen. Tak pun boleh tengok di description atas tu. Dan siapa yang nak cuba untuk mengambil pengalaman bertalaqi one to one, maksudnya personal lah one to one, boleh juga terus sahaja tekan link di atas. Dan untuk tujuannya untuk dapatkan info lanjut lah berkaitan dengan kelas-kelas yang disediakan. Itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Mohon maaf andai ada gurau saya terkasar ke tuan-puan jangan ambil hati insya-Allah. Minggu depan kan nak raya. Okey, ada siapa nak bagi duit raya? Ustaz macam budak kecil kata. Tak adalah, gurau je. Okey, itu je tuan-tuan puan-puan. Selamat meneruskan harian tuan-puan hari ni. Lagi tak tahulah tuan-puan nak buat apa. Semoga dipermudahkan urusan insya-Allah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan yang paling penting jangan lupa say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kita nikmat pagi ini. Ini nikmat ni tuan-puan, nikmat pertemuan ni. Okey. So itu sahaja. Puan Hasanah mohon maaf ada appointment vaksin. Okey baik, tak apa puan. Selamat. Moga dipermudahkan urusan itu. Sekarang ni tengah fasa nak ambil vaksin apa semua kan. Tak apa, insya-Allah saya doakan agar tuan-puan okey-okey aja nah. Okey, saya undur diri dahulu insya-Allah. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okey, jumpa lagi tuan-puan. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan lagu Damba Cintamu. Hayati dulu lirik-lirik dia insya-Allah tuan-puan Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Ampunkanlah segala dosaku, Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Sering
Engkau kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah ada. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah ada. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi,